ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah SWT selepas para jemaah tuan-tuan dan puan-puan diberi kelapangan dan peluang dan kekuatan untuk bersama-sama dengan majlis yang sebelum ini. Allah bagi lagi kekuatan insya-Allah bagi siapa-siapa yang ada kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam majlis pengajian berkitab kita, kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana kita sentiasa dan wajib untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah sentiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan minta akhirat saja, dunia tak minta. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasib kamu dekat dunia. Minta. Orang mukmin kena ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi subjektifnya kebahagiaan di dunia itu kadang-kadang sukar difahami. Itu sebab kita disuruh untuk bersangka baik dengan Allah SWT, menjalani kehidupan kita dengan redha, memohon daripada Allah SWT supaya mengangkat segala musibah ataupun ujian yang Allah letakkan atas bahu kita. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan yang tenang untuk terus beribadat kepada Allah SWT, mencari sinar rahmat dan maghfirah daripada Allah SWT, insya-Allah. Kita berada di muka surat 273 yang mana akhir sekali kalau tak silap saya berkaitan dengan mayat ataupun jenazah orang yang meninggal itu diazab dengan tangisan ahli keluarga dia, dan kita dah bincang panjang dah hari itu. Dan hari ini kita masuk kepada hadis yang seterusnya, yang mana Nabi SAW sebut, inna min abarril birri ay yasila ar-rajulu ahla wadda abihi, ay yasila ar-rajulu ahla wudda abihi, wudda abihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sahih datang dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berkata, min abarri, dia kata apa kat sini, min abarri, kejap fa'agmidu, kejap saya nak cari satu benda. Okey. Inna min abarri al-birri asilatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli. Kalau ikut hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dia ada tambahan sikit. Saya duk mencari tambahan tu sebab kalau saya dah cerita dah tentang tambahan, mungkin ada orang nak tanya sebelum ni dia jumpa ada tambahan sikit kat ujung tu, maka tambahan tu ada. Tambahan tu ada dekat hadis ni, dekat kitab kita ni dia sampai inna min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Baris-baris ni kadang-kadang ada juga lah yang silap ahla wuddi, dia bukan wadda, wuddi abihi. Dekat sampai sini je dia punya perkataan ataupun lafaz dalam hadis. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, dia terdapat ada sambungan lagi. Dia kata ba'da ayyuwalli, ba'da ayyuwalli maknanya selepas kematian lah, selepas kematian ayahnya, kematian bapanya. Apa makna dia? Nabi kata sesungguhnya kebaikan yang paling besar, di antara kebaikan yang paling besar daripada kebaikan yang manusia boleh jalankan, boleh lakukan adalah
buat baik silaturrajul, buat baik menyambung ke silaturrahim. Dekat sini dia tak ada isu rahim, tapi menyambung silah, menyambung perhubungan. Sebab bila ayah dah meninggal ataupun bila ibu dah meninggal, dia dah terputus dah di antara apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kepada orang tu, kepada kawan-kawan dia. Dah terputus dah. Jadi siapa yang nak menyambung kembali, meneruskan sebab hubungan di antara seorang Muslim dengan Muslim satu perkara yang bagus. Hubungan kerana Allah SWT, persaudaraan kerana Allah SWT. Maka ini kerja buat yang baik. Maka kalau dah meninggal dah terputus, tetapi di dalam perkara ini Nabi bagi tahu boleh anak beranak sambung dan teruskan kebaikan itu. Dan dia meletakkan bukan kebaikan saja, tetapi di antara perkara yang paling baik untuk dilakukan oleh kita, oleh manusia adalah menyambungkan, meneruskan hubungan dengan orang-orang ahla wuddi abihi, dengan orang-orang yang pernah berkawan rapat dengan ayah. Makna dia termasuk juga mak. Syarah ini biasalah, kalau abihi, ayah, mak pun samalah. Tapi lafaz hadis ini lebih utama untuk disambungkan adalah ayah. Sebab keadaannya macam mana? Kenapa ayah? Kenapa mak? Mak tak ada kawan baik ke? Dalam keadaan senario dulu-dulu, dia lain lah. Dia tak ada social media, dia tak ada telefon macam kita yang banyak keluar rumah, yang banyak ada musafir, ada rihlah. Rihlatus syita'i was saif. Rihlah mengembara, bermusafir, berjihad, saraya, maghazi, intipan-intipan, berlaku peperangan-peperangan, perdagangan dan sebagainya. Maka yang banyak mempunyai kawan-kawan yang baik-baik ni, maksudnya hubungan yang di luar rumah ni adalah ayah. Adalah ayah. Maka itu di antaranya mungkin sebab kenapa perkara ini disebut di dalam hadis ini, wallahu alam. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, ini di antara perkara yang paling bagus untuk dibuat. Bukan paling bagus, di antara perkara-perkara yang bagus untuk dibuat. Maknanya jika selepas ini ada kematian ayah ataupun kematian ibu kita, kita sambungkan, kita kenal pasti. Itu sebab kita kadang-kadang bila kita tengok dalam rumah kita, kita tengok macam mana ayah kita dan ibu kita, kita kena kenal siapa kawan-kawan baik dia. Siapa yang selalu dia cari kalau dia ada kegembiraan. Contohnya, kadang-kadang orang kata kalau kita susah, kalau kita senang ramai kawan, tapi kalau kita susah, siapa kawan? Tengok masa senang siapa yang ada, masa susah siapa yang ada. Itulah kawan. Tengok bagaimana dia. Kita tengok, kita observe. Kadang-kadang mak dengan ayah ni dengan kita kadang-kadang kelang kabut balik. Kelang kabut nak pergi mana-mana disebabkan ada seorang minta tolong. Contohnya, kita tengok itu kawan dia. Itu kawan baik dia. Dia akan bersusah payah. Itu beza kawan biasa dengan kawan baik. Tapi kalau orang yang memang perangai dia suka tolong orang, semua orang tu kita nampak macam kawan baik. Tetapi dia ada, insya-Allah dia ada. Cuba sembang-sembang dengan mak ayah, siapa kawan baik dia. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Kena ada seorang, kena ada dua orang, kena ada tiga orang, kena tahu. Jadi jagalah hubungan selepas kematian ataupun perginya ibu dan ayah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab kalau ikut dalam hadis ini, sebenarnya hadis ini diriwayatkan tentang seorang Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Dan tak silap saya kat sini, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni bila dia keluar dekat Mekah, ni cerita latar ataupun dia panggil, kalau Al-Quran dia panggil asbabun nuzul. Kalau Al-Quran dia panggil asbabun nuzul kan, sebab turun ayat. Tetapi kalau hadis dia panggil apa? Dia panggil asbabul wurud. Sebab hadirnya hadis itu. Jadi orang-orang yang belajar hadis, dia kena bukan hanya terjemah hadis dan bagi tahu hadis itu maknanya apa, tetapi latar belakang cerita ataupun penyebab hadis tu datang kena tengok sebab apa. Dan sebab-sebab itu kadang-kadang memberi gambaran yang lebih tepat, memberi gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami satu-satu hadis itu. Itu sebab bila kita belajar hadis, kita belajar Quran, kita boleh faham ayat Quran, tetapi kadang-kadang pemahaman kita mungkin tak tepat atau pemahaman kita agak rigid, agak terkongkong, disebabkan kita tak mengetahui tentang sebab turun ayat itu. Hadis kita kena tahu sedikitlah sebab datangnya hadis itu. Okey. Abdullah bin Umar dia keluar
dia keluar berjalan dekat kota Mekah kan, kat kota Mekah berjalan macam kita berjalan, adalah tujuan-tujuan tertentu kan, ada kerja, ada masa kita pergi beli barang, ada masa kita pergi jumpa kawan, ada masa kita hanya keluar untuk memerhati keadaan manusia dengan menjaga adab-adabnya. Okey. Jadi Abdullah ibn Umar dia keluar dengan kawan-kawan lah, dengan kawan-kawan. Ada masa orang keluar seorang, ada masa dia keluar dengan kawan. Kana lahu himar. Abdullah ibn Umar ni dia ada himar kaldai. Dia duduk dekat atas tu, tak semestinya. Zaman dulu dia kaldai ni tak semestinya untuk barang juga. Kadang-kadang orang duduk juga. Kaldai pun ada saiz-saiz dia yang sesuai untuk diduduki, untuk dinaiki dan sebagainya. Kebiasaannya orang kata kaldai ni untuk barang lah, tapi tidak. Abdullah bin Umar dia naik kaldai dia, jalan-jalan apa semua kan. Dan dia pakai serban masa tu. Dia pakai serban imamah. Imamah dia pakai serban dekat kepala dia. Fabaina huwa yawman ala dhalika al-himar, pada satu hari dia duduk atas himar tu, dia lalu dekat seorang Arabi, lalu dekat seorang yang berbangsa orang Badui, orang kampung, orang Badui. Faqala, Ibnu Umar terus tanya, alasta ibnu fulan bin fulan? Dia kata, adakah kamu ni fulan, anak fulan? Dia tak bagi tahu lah nama dalam riwayat tu, tak bagi tahu nama siapa lah, tapi dia tanya, engkau lah, kau contohnya Ali bin Ahmad, contohnya engkau fulan bin fulan. Lepas tu orang Arabi, orang Badui tu dia kata, bahkan ya. Dan bila dia mengaku je, maknanya bila Ibnu Umar tanya macam tu, bila Ibnu Umar tanya macam tu, seolah-olah dia macam mengenali. Mungkin daripada raut wajah, mungkin dah berubah 5-6 tahun tak jumpa, tapi terjumpa. Tapi dia tahu ini kawan baik ayah dia. Ka'annahu ya'rifur rajul. Seolah-olah macam dia kenal orang lelaki Badui itu. Bila Badui kata, betul, akulah orang tu. Fa'a'tahu al-himar. Abdullah ibn Umar tak fikir panjang dah. Dalam bab ni tak fikir panjang tak ada masalah. Dalam bab lain kita kena fikir panjang juga. Okey. Tapi dalam bab ni Abdullah fa'atahu al-himar. Abdullah terus bagi himar dia. Wa qala irkab hadha. Dia kata naiklah. Orang Badui, orang kampung, bukan ada duit sangat, bukan ada kenderaan sangat, himar pun susah nak dapat. Orang dekat Mekah, orang dekat Madinah, banyaklah harta dia dari rezeki dari kuda, dalam bentuk untanya. Tapi orang Badui manalah ada kenderaan sangat. Himar tu seolah-olah macam motor lah, macam motor. Jadi dia kata irkab hadha wal imamah, ambil lah ni, naiklah kaldai ni. Lepas tu dia buka serban dia bagi dekat orang Badui tu. Usdud biha ra'sak. Mungkin dia nampak kepala orang Badui tu terbuka, habuk penuh ke apa ke, ambil imamah ni. Ambil serban ini, qala usdud biha ra'sak. Ikat kepala kamu. Faqala lahu ba'du ashabihi. Bila para sahabat yang duduk jalan dengan Abdullah bin Umar tu tengok apa yang Abdullah bin Umar buat, dia kata faqala lahu ba'du ashabihi ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunkan kamu. Seolah-olah macam mereka tak setuju dengan apa yang Abdullah ibn Umar buat. Tak setuju. Sebab mungkin sebahagian dalam riwayat lain dia kata orang Badui ni sebenarnya cukup dah Sebenarnya cukup dah untuk kita bagi sikit dah cukup dah. Sebab orang Badui dia dapat sikit pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi apa yang Abdullah ibn Umar bagi ni banyak. Bagi kaldai, bagi serban. Ghafarallahu lak. Para sahabat yang berjalan dengan Abdullah bin Umar kata kat Abdullah bin Umar, a'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwahu alaihi. Engkau bagi himar ni, kaldai ni yang mana engkau selalu duk guna. Maksudnya keperluan Abdullah bin Umar kepada himar itu ada. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Dan juga serban yang kamu guna untuk lilit kepala kamu bagi kepada Badui itu. Apa Abdullah ibn Umar cakap? Ini yang hadis ini datang. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Ibn Umar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebut sesungguhnya di antara perkara baik yang paling baik untuk kita buat adalah menyambungkan hubungan, buat baik. Silah ini maknanya buat baik kepada orang yang baik dengan ayah dia. Ba'da ayyuwalli, selepas dia meninggal, selepas ayah meninggal. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Sesungguhnya bapa bukan orang Badui tu.
Bukan orang yang dia bagi khimar tu, bapa dia. Nampak tak? Maknanya ayah kepada kawan baik, dia kata wa inna abahu, sesungguhnya ayah kepada Badui tadi tu kawan kepada Umar. Bukan Badui tu kawan kepada ayah dia, tapi bapa ataupun ayah kepada Badui itu kawan kepada Umar. Ayah dengan ayah, anak dengan anak. Nampak tak sekarang ni? Kita dah fikir betul. Dari segi hadis yang awal sekali, wudda abihi, wuddi abihi, kawan kepada ayah dia, maksudnya kawan kepada ayah dia, maksud dia kawan betul lah. Tapi dalam konteks hadis ini datang, ayah kepada Badui itu adalah kawan kepada Umar, ayah kepada Abdullah bin Umar. Jadi nampak makna dia kita kena cuba buat baik dengan susur galur dengan orang itu sendiri, yang baik dengan ayah kita, yang baik dengan mak kita, dan juga anak beranak dia, kena buat baik. Kadang-kadang mak ayah baik, anak bergaduh. Jadi jaga yang tu. Ini di antara hadis yang menguatkan kita, memberi motivasi kepada kita untuk kita menjaga balik hubungan-hubungan kita dengan orang lain, terutama orang-orang yang ada hubungan yang baik dengan ayah kita. Ini di antara cara juga untuk kita membantu ayah kita dalam kubur, mak kita dalam kubur, orang-orang yang telah pergi membantu mereka dengan menyambungkan silaturahim. Sebab bila kita menyambungkan, kita seolah-olah meneruskan kerja baik dia. Jadi meneruskan kerja baik dia itu adalah satu jariah bagi orang yang telah meninggal. Maka ni di antara perkara yang kita kena fokus, kena buat sungguh-sungguh apa yang Nabi dah ajar kepada kita. Lepas tu, wasahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukrim sawahibati Khadijah ba'da wafatiha. Khadijah radhiyallahu anha ba'da wafatiha. Sesungguhnya Nabi telah sahih datang dalam hadis, dalam riwayat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yukrim, dia memuliakan sahabat-sahabat, kawan-kawan Khadijah selepas kematian Khadijah. Jadi kalau kita tengok konteks hadis yang awal tadi adalah lebih kepada menjaga hubungan orang-orang yang ada hubungan baik dengan ayah dan ibu kita, tetapi dalam riwayat yang lain menunjukkan juga Nabi menjaga hubungan orang-orang yang baik dengan Khadijah. Sehingga pernah saya terbaca, Aisyah pun jealous, Aisyah pun cemburu juga, sayang sangat Nabi ni kepada Khadijah. Nabi kahwin untuk kali kedua adalah selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi isteri-isteri yang lain tu, dia kahwin dengan isteri-isteri yang lain tu selepas dia kahwin pula dengan Aisyah sebagainya tu, dia masa kewujudan lah. Itu sebab jumlah isteri Nabi SAW mengikut riwayat 11 semua, tapi jumlah isteri Nabi SAW pada satu masa 9. Pada satu masa 9. Wallahu alam, tapi itu riwayat-riwayat yang datang dalam kitab sirah. Maknanya, boleh tak kalau tengok daripada gabungan dua-dua hadis ini, tak kisah sebenarnya kalau kita nak bantu orang yang telah meninggal, kita buat baik je dengan orang yang baik dengan dia. Ayah dengan ibu lebih utama untuk kita buat baik dengan orang-orang yang baik dengan keduanya, dan isteri ataupun suami kita pun kita kena buat baik. Cumanya kena jaga-jagalah juga, takut jadi fitnah. Contohnya macam isteri buat baik dengan kawan baik lelaki, kawan baik suami dia, mestilah lelaki kan. Tapi kalau kawan baik suami dia perempuan, contohnya lah sekarang ni kan kawan sekolah, kawan-kawan kelas kan, duk mari rumah, adalah 2-3 family memang selalu datang rumah, tapi yang kawan baiknya adalah yang perempuan tu. Dan cara nak kawan baik adalah family, bukan individu, family. Jadi bila meninggal je, maksudnya isteri kita dia buat baik kepada kawan baik kita yang perempuan. Yang tu tak apa, yang tu insya-Allah terhindar daripada fitnah. Tapi kalau isteri nak buat baik kepada kawan baik suami dia yang lelaki, yang tu kena jaga-jagalah juga, kena banyak benda lah fitnah. Kalau nak buat baik pun melalui isteri dan sebagainya. Tapi wallahu alam, kalau perkara itu boleh membawa kepada fitnah, buat benda yang tidak diketahui. Contohnya apa yang kita boleh buat adalah sedekah atas nama dia, sedekah di atas nama dia untuk mengelakkan fitnah.
Tapi kalau perempuan sama perempuan, laki sama laki, insya-Allah teruskan jaga hubungan sekadar yang kita setakat mana kita mampu nak buat untuk membantu orang-orang yang telah meninggal. Wa yustahabbu istihbaban muakkadan, dan disunatkan juga sungguh-sungguh untuk kita apa? Untuk memberi wasiat. Ini orang-orang yang nak mati. Ini Imam Nawawi pesan kepada orang-orang yang nak mati. Ingat, sebenarnya pesan kepada orang hidup, orang yang sihat macam kita ni, kita belajar ni, nanti masa kita rasa sakit, kalau kita meninggal dalam keadaan kita sakit dulu, kita ni tak semestinya kita meninggal dalam keadaan kita sakit dulu. Kadang-kadang wallahu alam, semoga kematian kita kematian yang baik-baik. Okey. Ada orang matinya tidak diberitahu, tidak ada tanda. Ada orang matinya ada tanda-tanda, ada mukaddimah. Ada perkara yang mendahului kematian itu yang orang boleh nampak. Okey, tapi tarikh dan masa kematian siapa-siapa pun tak tahu. Okey. Nak bagi tahu masa kita sakit ke, kita rasa kita nak mati ke apa ke, ingat pesan yusihim bijtinabi ma jaratil ada. Pesan ahli keluarga untuk menjauhi adat-adat dan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru dalam perkara yang berkaitan dengan jenazah, perkara yang berkaitan dengan jenazah. Wa yu'akkid alaihim al-ahd bidzalik, dan menguatkan, menegur sungguh-sungguh, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Okey. Di antara perkara yang sebenarnya kalau belajar bab jenazah, dia ada banyak perkara-perkara bid'ah yang sebenarnya kita patut jauhi. Contohnya ziarah kubur, contohnya kan. Ini berkaitan dengan jenazah juga selepas kematian. Ziarah kubur contohnya. Ziarah kubur bila-bila masa pun tak apa, tapi kalau ada pengkhususan hari-hari yang tertentu, yang tu dia jadi bid'ah. Okey. Lepas tu berdoa contohnya kan, berdoa, membaca Al-Quran dan dengan memohon kepada Allah Ta'ala untuk menghadiahkan pahala kepada si mati. Ada pendapat ulama kata boleh, dengan syarat dia kena doa kepada Allah Ta'ala supaya sampai pahala tu. Tapi seorang-seorang secara individu, tetapi kalau berimpun ramai-ramai yang membawa takrifan ataupun persepsi bahawa ianya sebahagian daripada ratapan kepada si mati, ataupun buat majlis setiap 7 hari, 3 hari, 40 hari dan sebagainya, itu yang ulama kategorikan termasuk di dalam bid'ah sebab tidak ada dalil dan riwayat yang berkaitan dan sahih datang dalam bentuk itu. Itu khilaf yang muktabar, khilaf yang muktabar. Itu di antara perkara bid'ah-bid'ah yang disuruh untuk kita jaga betul-betul. Kalau tengok dalam fatwa-fatwa, dia susun banyak perkara bid'ah berkaitan dengan jenazah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak bagi kucing langkah lah sebagainya. Dulu-dulu lah, sekarang ni mungkin dah tak ada sangat dah. Kucing hitam langkah, bangun mayat lah apa semua. Kalau pergi majlis kematian tu, air mata jangan bagi jatuh atas jenazah dengan macam-macam sangkaan dan i'tiqad yang tidak ada dalil. Macam mana pula orang pergi majlis kematian ataupun isteri yang kematian, suami nak menahan air mata, nak tengok suami, tetapi kalau air mata jatuh jangan. Dia dah sedih ni, ada orang marah pula, air mata jangan bagi jatuh. Tengah sedih kan, kalau tengah ketawa tu ialah air mata tak keluar, tapi kalau tengah sedih biasanya air mata keluar. Maka jaga elok. Ini perkara-perkara yang kita pesan kepada orang yang tinggal supaya tidak melakukan perkara bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Wa yusihim bi ta'ahudi du'a wa an la yansawhu bi tulil aman. Kena doa, kena pesan supaya mereka teruskan berdoa. Lepas tu kena pesan, kalau kita ni dah sakit, bila kita dah sakit, na'udzubillah, minta Allah bagi kita sihat, minta Allah bagi kita kematian yang baik. Kalaulah ditakdirkan kurang sihat sebelum kematian, biasanya orang yang umur panjang macam tu lah, kurang sihat sebelum kematian, ataupun tak kira lah umur panjang ke pendek ke, tak kisah. Maksudnya kalau diberi tanda tak sihat sebelum kematian, maka kadang-kadang kita lupa banyak benda. Solat kita pun kita lupa. Ada benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Kadang-kadang orang marah dan lain-lain, orang kata kita nyanyuk. Kita pesan kepada adik-beradik kita, anak beranak kita, kata kalaulah tengok ada benda yang aku tak buat, fanabihuni alaihi birifq. Tegurlah
pesanlah, betulkanlah dengan cara yang baik. Wa addu ilayya an-nasiha fi dhak, dan bagilah nasihat tentang perkara-perkara tersebut. Fa idza qassartu fanashituni, kalau ada banyak kekurangan yang lain, tolonglah, bantulah untuk dia buat perkara-perkara yang sepatutnya dibuat. Okey, bantulah aku menyiapkan bekalan untuk perjalanan panjangku. Jadi dia punya terjemahan tu ialah sebab dia adalah caption yang ataupun khulasah ataupun ulasan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, lepas tu Imam Nawawi dia kata wa dalailu ma dzakartuhu. Okey, dalil-dalil tentang hal ini cukup banyak, cukup terkenal, dan aku tak buat masuklah dalil-dalil yang terlalu banyak itu dalam ni untuk mengurangkanlah, untuk tak bagi panjang sangatlah. Ini pun dah cukup panjang dah. Jadi cukup untuk amalan-amalan kita buat masa ni. Tapi kalau siapa-siapa yang dah cukup, dah habis dah buat apa yang dibelajar ni, boleh cari yang lain juga dalam kitab-kitab hadis yang lain yang sahih untuk kita amalkan. Wa idza hadarahun naza', bila datang je ketika sakratul maut datang, hendaklah memperbanyakkan qaul la ilaha illallah. Kena banyakkan perkataan ataupun kata-kata, memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, litakuna akhir kalamihi, supaya la ilaha illallah itu menjadi kata-kata yang terakhir untuk kita sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya pergi kepada kalau ada soalan. Okey. Okey, kejap. Okey. Okey, kejap. Betul ke ziarah kubur ada hari tertentu roh atau kubur menunggu hari? Wallahualam, saya tak jumpa hadis. Adalah beberapa riwayat yang pernah terjumpa, tetapi benda-benda takhsis, dia panggil takhsis ziarah kubur ni, tak ada dalil yang sahih sebenarnya. Tak ada dalil yang sahih untuk perkara-perkara itu. Ziarah kubur open. Jangan pergi tengah malam lah, jangan pergi tengah malam. Jangan pergi tengah malam, jangan pergi waktu maghrib, yang mana Nabi suruh kita duduk dalam rumah tu, jangan pergilah waktu tu. Tapi waktu-waktu lain yang kita boleh ziarah, kita ziarah je. Tidak ada fadilat-fadilat tertentu. Isu tentang roh ni pun tak banyak hadis yang datang tentang roh ni yang betul untuk kita jadikan dasar. Jadi ziarah kubur, ziarahlah macam biasa, ikut kesesuaian masa dan waktu kita, tidak juga hanya hari raya. Maka ziarah kubur untuk tudzakirukumul maut, untuk mengingatkan dengan kamu kepada kematian. Wallahu alam. Itu saja saya jawab pandangan ini. Okey, insya-Allah kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Faqad rawaina fil hadits masyhur fi sunan Abi Daud wa ghairihi an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih al-Mustadrak ala sahihain, hadha hadithun sahihul isnad. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kami telah meriwayatkan dalam hadis yang masyhur di dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Muadz bin Jabal. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir kalam dia, kata-kata yang paling akhir sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah. Sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Itulah kejap Okey, maaf, ada gangguan sikit, Okey. Nabi kata man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang kalam yang terakhir sekali, apa yang dia sebut yang terakhir sekali sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, masuk syurga. Hadis ini betul, hadis ini sahih, tidak ada masalah dengan hadis ini, cumanya cara pemahaman kita kenalah betul. Cara pemahaman kita kenalah holistik tentang perkara ini. Sahih dengan syawahid. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Al-Mustadrak, dia kata hadis ini sahih sanad dia.
sanad dia sahih. Jadi banyakkan kata-kata ataupun ucapan la ilaha illallah. Tapi tidak menafikan dia akan masuk neraka sekejap mengikut azab yang sesuai dengan pertimbangan amalan dia. Kalau dia buat dosa yang dia tidak minta ampun, itu perkara biasa dan kefahaman biasa yang sepatutnya kita dah ada. Masuk neraka kalau ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT, kalau dia tidak melakukan taubat nasuha. Okey? Tapi ada juga orang yang tak sempat bertaubat, tetapi Allah dengan rahmat dia, Allah bagi keampunan. Itu kerja Allah SWT. Okey? Jadi yang memastikan sebagai kunci asas untuk kita akhirnya kekal di dalam syurga adalah la ilaha illallah. Maksudnya i'tiqad kita, syahadatain kita tu. Tapi untuk orang yang nak meninggal ni, Nabi sebut man kana akhir kalamihi la ilaha illallah qaul la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Okey, banyakkan la ilaha illallah. Dalam satu penjelasan dia kata, kalaulah seorang muslim itu dia kata dia mati, dia sebut la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dan dia tak sebut perkataan lain dah selepas la ilaha illallah itu, dan dia meninggal, maka itulah kata-kata yang terakhir. Contohnya dia kata la ilaha illallah, lepas tu dia diam lama sangat-sangat, dia tak sebut apa-apa dah lepas tu, kemudian dia meninggal. Kemudian dia meninggal, maka kita consider itulah kata-kata la ilaha illallah, itulah kata-kata yang terakhir. Tetapi kalaulah dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok kalau dia sebut la ilaha illallah banyak-banyak kali, tetapi sebelum dia meninggal dia sebut perkataan dan perkara-perkara lain. Dia sebut perkara-perkara lain, maka disunatkan lahu i'adatiha. Kita disunatkan untuk kita talqinkan dia balik, kita minta dia baca balik la ilaha illallah. Kadang-kadang orang nak meninggal ni diuji dengan dia nak bercakap. Dia bercakap itu dan ini. Kadang-kadang kita tak faham pun apa dia cakap, kadang-kadang kita faham. Banyak benda yang Allah uji kita, minta Allah yang bagi kebaikan kepada kita semua. Maka kalau kita tengok orang tu dia bercakap benda dunia, benda lain selain daripada perkataan la ilaha illallah, kita disunatkan untuk ajarkan balik dia la ilaha illallah. Okey, ada soalan ke? Boleh soal. Boleh kalau ada soalan? Siapa yang angkat tangan ni? Suhana Ahmad. Ada soalan ke? Saya rasa salah tekan tu, Ustaz. Okey, salah tekan. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Rawaina fi sahih Muslim. Rawaina fi sahih Muslim wa sunan Abi Daud, At-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa ghairihima an Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروينا في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud. Kami meriwayatkan dalam Muslim dan Sunan Abi Dawud dan juga Sunan At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, dan selain daripada mereka berdua daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Puan Salmah ada nak tanya ke? Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mautakum. Mautakum ni kalau orang baru belajar Arab, dia terjemah mayat, dia terjemah jenazah, dia terjemah orang yang dah mati. Tetapi makna dekat sini bukan orang yang dah mati, tetapi orang yang hampir nak mati. Orang yang kita kata nazak tu dah dekat sangat dah.
termasuk juga, makanya orang-orang yang kita lihat macam hampir dia tak mampu nak buat apa-apa, sakit dia, kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman kita tengok macam mana kan, kita ajarkan dia la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan mautak, apa, orang-orang yang nak mati di kalangan kamu itu la ilaha illallah. Dan Imam At-Tirmizi rahimahullah kata hadis ini hadis hasan sahih. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi talqin dekat sini dia bukan makna talqin yang macam kita duk faham talqin selepas kematian. Talqin dekat kubur. Itulah yang kita faham tentang talqin. Okey, jadi jadi talqin dalam hadis ini laqinu mautakum, makna dia talqin kat sini bukan kita mentalqinkan macam kita duk tengok talqin di atas kubur, tetapi baca supaya orang boleh ulang. Itu sebab dalam di antara kaedah untuk memberi budak-budak atau kanak-kanak yang tidak kenal Al-Quran untuk menghafal di peringkat umur muda, kadang-kadang ada umur 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun dia dah boleh hafal. Dia dah mula boleh hafal sebab diajar. Okey, tapi teknik biasanya bukan kita suruh dia membaca dan menghafal, tetapi kita talqinkan dia. Talqinkan dia ni maksud dia kita ulang baca. Ada berapa banyak surah yang saya hafal? Ada bukanlah surah lazim lah. Ada beberapa surah lazim yang kita hafal, yang saya hafal pengalaman saya sendiri bukan sebab saya hafal, tetapi duk dengar ayah baca dalam solat. Dengar dia duk solat bangun subuh awal, dia sembahyang isyak, maghrib contohnya, masa dia tak larat, dia sembahyang kat rumah, masa tu kita dengar dan kita ingat. Kita masa budak-budak kan, tidak diganggu dengan macam-macam perkara, duduk kat kampung. Alhamdulillah kita tak ada banyak gangguan, TV pun tak apa nak hidup sangat dekat rumah. Saya dulu Alhamdulillah kita boleh banyak mengingati apa yang sepatutnya kita ingat. Okey, tapi sekarang ni banyak ujian, jadi banyak sangat halangan-halangan, banyak sangat dugaan-dugaan yang membuatkan anak-anak kita pun kadang-kadang kalau kita tak jaga betul-betul, banyak hafal benda lain daripada apa yang mereka sepatutnya hafal. Okey. Talaqi bukan. Okey, talaqi bukan. Talaqi ni lain. Talaqi ni kita membaca dan dia betul. Talaqi ni tak termasuk, tidak semestinya Quran. Ada ilmu ini kira talaqi lah ni. Ini kira talaqi, makna je kita belajar berhadapan, walaupun online kita belajar berhadapan. Face to face, walaupun secara online dia tak jadi fizikal, tapi face to face online. Ini juga termasuk dalam talaqi. Musyafahah dalam bab Quran dia ada musyafahah. Musyafahah ni kita tengok, anak murid tengok macam mana cara sebutan, cara makhraj huruf. Tok Syekh akan betulkan cara sebutan huruf, bentuk dan tempat sifat-sifat huruf itu keluar dengan betul ke tidak dekat zahir mulut dan bibir orang-orang yang belajar Al-Quran. Itu bab musyafahah. Tapi talqin ini kita baca supaya orang tu dengar, budak-budak dengar dan dia ikut. Biasanya talqin juga, kaedah talqin juga, tapi kita tak sebutlah benda ni. Tapi sebab kalau sebut talqin, sebab konotasinya adalah pergi kepada talqin jenazah di atas kubur. Kalau orang yang baru masuk Islam contohnya, baru kembali kepada Islam, dia tak boleh nak baca Quran lagi. Macam ni kita nak ajarkan dia Fatihah? Kita suruh dia dengar, atau kita baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai amin. Fatihah tu mula dengan bismillah, sampai amin kita baca 7 kali. Setiap kali kita jumpa dia, kita baca 3 kali ke 7 kali ke, kan? Ambil yang ganjil untuk mengajarkan dia. Lama-lama dia ingatlah, tanpa dia memerlukan untuk dia kenal huruf dulu. Sebab keperluan untuk menghafal Al-Fatihah untuk solat bagi orang-orang yang baru masuk Islam itu penting. Okey, jadi itu kaedah talqin sebenarnya. Tapi talqin dalam masyarakat kita tu ada konotasi yang memang dah biasa kita guna, tapi itu tidak tepatlah. Betul tapi tidak tepat secara keseluruhan. Maka itu benda yang kita kena buat, ajarkan orang-orang yang nak meninggal ini la ilaha illallah. Okey. Lepas tu ulama-ulama sebut, saya tak pasti dekat sini. Ulama-ulama mengatakan, okey, ulama-ulama mengatakan apabila orang yang akan meninggal, itu tidak menyebut la ilaha illallah, laqanahu man hadarahu. Maka kalau kita tengok orang yang nak meninggal tu tak sebut, tak, mulut dia tak bergerak, atau kita tengok macam dia blur. Okey, dia blur, dia tak buat apa-apa.
Jadi laqanahu man hadarahu. Orang yang hadir talqinkan dia, ajarkan dia sebut la ilaha illallah. Wa yulaqinuhu birifqin. Sebut pelan-pelan, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang suara orang yang mengajar talqin ni lebih seram daripada jenazah tu. Daripada orang yang kadang-kadang ada orang dia seram nak pergi tengok orang sakit. Kadang-kadang dia rasa seriau. Pergi ajarkan diri supaya berani menghadap orang sakit, menghadap orang meninggal. Sebab itu fardu kifayah yang kita kena jaga. Ini kadang-kadang ada cara nak ajar talqin kepada jenazah tu, dia punya cara tu pun kadang-kadang membuatkan orang yang hadir pun cakap, menakutkan juga. La ilaha illallah. Pelan-pelan je, pergi sebut kat telinga sampai dia saja dengar. Tak payah kuat-kuat. Tak payah kuat-kuat. Macam kita kadang orang malu kadang, tak payahlah ajar kuat-kuat sangat, aku ajar pelan-pelan dah lah kan. Orang yang dah nak meninggal lagi lah tak mampu nak buat apa. Jadi itu di antaranya lah. Tapi apa yang kita kena jaga adalah supaya dia tak terkejut. Supaya dia tidak terkejut dengan suara yang kuat. Ajarkan pelan-pelan supaya makhafata ayadhajaraha diketakuti, dia terkejut dan dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Sebab kadang-kadang orang yang nak meninggal ni tak tahu apa yang dia fikir, kita pun tak tahu apa yang dia hadapi. Wa idza qalaha marrah, bila orang yang kita talqinkan, kita ajarkan la ilaha illallah itu dah sebut dah sekali, dia kata la yu'iduha alaihi. Kita tak payahlah ulang lagi. Contohnya bila kita dah ajarkan la ilaha illallah, lepas tu dia pun la ilaha illallah. Bila dia dah sebut sekali, biarkan dia bawa untuk dia sebut. Kita ni kadang-kadang, ini nasihat lah, ini nasihat berdasarkan pengalaman para ulama kan. Jadi kita ni pula kadang-kadang ada juga jenis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Lepas tu ulang lagi. Kawan tu dah tengah sebut dah. Kawan tu nak bawa diri dia supaya sebut dengan hati, dengan hadirnya makna dan hati. Dalam dia nak sebut tu, kita pula sambung lagi. Sebab dia kata jangan ulang banyak-banyak kali lah. Kalau orang yang diajarkan itu dah mula menyebut la ilaha illallah sekali, maka biarkan. Okey, ada soalan ke? Ada soalan ke nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan tanya, Boleh. kalau misalnya kata yang macam tadi tu, dia nak meninggal, kita ajar dia kalimah syahadah tu, kalimah la ilaha illallah tu, lepas tu dia sebut, lepas tu lepas tu dia bercakap benda lain, kita ulang balik ajar kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah tu balik ke? Ataupun tanya dulu sebelum nas dekat depan tu. Faham tak? Maksudnya kita akan sentuh benda tu nanti. Apa yang ditanya oleh pointan tu memang kita akan sebut. Ni ada ni kat depan ni. So dia kata kat sini, wa idza qalaha marrah, kalau dia sebut dah sekali, dia ikut dah kita sebut, kita tak payahlah ulang dah. Illa ayatakallama bi kalamin akhar, kecuali dia mula bercakap benda lain. Nampak tak? Dia kata bila kita dah ajarkan dia dah sebut dah sekali, kita biarkan. Mungkin dia terus sebut dan kita harapkan itulah kalimah terakhir dia. Kecuali bila dia sebut benda lain. Selain daripada la ilaha illallah, dia kata dahaga ke, dia kata ambil lah duit tu bagi ke orang ke apa. Memang wasiat-wasiat tu baik, tapi kita nak cuba pastikan, cuba bantu dia la ilaha illallah adalah akhir kalam dia. Jadi kalau dia sebut dengan kalam-kalam yang lain, maka kita ulang balik ajar dia. Faham tak? Qala ashabuna wa yustahabbu an yakuna al-mulaqin ghairu warith muttaham. Dan disunatkan juga untuk orang yang mengajarkan la ilaha illallah itu bukan ahli dalam kalangan ahli keluarga dia yang dia tak suka. Dekat sini dia kata muttaham. Muttaham ini dia macam yang dia ada ragu, dia ada gaduh ke, dia ada rasa macam tak selesa ke apa, jangan. Jadi kita ni kalau kita bergaduh dengan orang yang nak meninggal, contohnya bukan kita bergaduh, bukan saya suruh bergaduh, tapi kalaulah ada benda-benda kita tahu dia tak suka nak tengok kita. Dia tak suka nak tengok kita ke apa ke, contohnya kan kita ziarah dia jauh lah. Kita ziarah dia, kita doakan dia dari jauh lah. Jangan pergi dekat dia dan ajar takut dia terkejut. Takut dia
takut dia terus, sebab dia nak meninggal ni, takut dia terus jadi terkejut, dia terus jadi tak selesa, mengganggu dia. Itu nasihat para ulama lah, bukan benda tu wajib untuk diikuti. Kadang-kadang kita tak tahu juga, memang nampak macam tak ngam, tapi bila nak meninggal tu, ya Allah, kita pergi, masa sakit kita pergi, aku minta maaf sangat-sangat, oh dia peluk kita, tak apa, tak ada masalah. Tetapi ini di antara nasihat, kita tengok keadaan. Kita rasanya kita cukup pandai dan matang untuk menilai keadaan itu. Dia kata li'alla yuhrijal mayyit wa yattahimuhu, supaya tidak memberi ketidakselesaan kepada jenazah. Okey. Tuan Jamaluddin Ustaz. nak tanya? Ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Kalau kita tengok orang yang meninggal tapi dia payah macam panjang sangat dia nak sebut. Kalau kita dengar dekat dia, kita suruh dia sebut nama Allah saja, boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau ikut nasnya, ajarkan la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah, sebab dia nak boleh sebut tu, kita kadang-kadang kita tak tahu pun. Dia boleh sebut ke tak, kadang-kadang dia sebut dalam hati. Jangan mengharapkan sangat bila orang yang terlalu sakit, dia boleh sebut macam kita sebut. Itu sebab kita talqinkan dia. Kalau kita tengok dia tak boleh nak sebut, kita talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab nasnya sebut la ilaha illallah. Bukan Allah. Memang Allah ni, perkataan Allah ni, ada, kita kata bolehlah disebut hanya satu perkataan itu apabila contohnya memang perkataan Allah itu bagus. Kita tak kata benda tu tak. Ini berkaitan dengan dulu kita dah sembang dah tentang zikir Allah saja, itu dah kita dah sembang panjang dah. Tidak ada masalah pun sebenarnya kalau lah satu ketika dia tak mampu nak sebut apa-apa kecuali Allah, maka teruskan sebut Allah. Tetapi untuk konteks kita mengajarkan orang yang nak meninggal, memang dari segi nas, dari segi hadisnya, banyak datang riwayatnya adalah ajarkan dia la ilaha illallah. Dia mampu atau tidak itu nombor dua dah, sebab kita ajarkan la ilaha illallah ni, kadang-kadang kita bukan ajar la ilaha illallah saja, kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pula. Ada pula yang datang kata ajarkan syahadah pula, asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang ajarkan macam tu. Jadi kalau ikut dalil, yang paling kuat sekali adalah la ilaha illallah. Ajarkan dia la ilaha illallah, kita tengok dia. Kalau dia boleh sebut hanya Allah saja, kita teruskan la ilaha illallah. Kalau dia boleh sebut Allah saja juga, kita teruskan la ilaha illallah dengan suara yang lembut, dengan suara yang orang kata apa, tidak mengganggu dia. Kalau kita boleh sentuh dia sikit, sentuhan, tengoklah kalau dia tak sakit kan. Jadi ajarkan dia la ilaha illallah. Wallahu a'lam puan Nuraini. Tuan Jamaluddin. Assalamualaikum, ni isi dia. Oh okey. Tak apa, maaf. Apa Ustaz, kalau ialah maksudnya kita kena sentiasa mengajar dia lah apa ni la ilaha illallah dia sampai akhir hayat dia tu. Ya, kita tahu dia dekat al-nazar kan. Kalau tengok kepada kalau tengok kepada perbahasan ni, memang kita talqinkanlah dia la ilaha illallah tu. Tapi kan ada tadi dia kata kalau kita tengok dia dah sebut dah la ilaha illallah, lepas tu dia diam. Contohnya kan, dia diam, mungkin dia letih. Tetapi dan dia tak bercakap dengan perkataan lain dah. Tak apa, biarkan dia rehat dulu. Lepas tu ambil masa sikit, ulang balik, tak ada masalah. Sebab takut dia letih, dia penat orang tu. Memang benda tu kita kata baik, kamu kena ni, kamu nak. Kadang-kadang ada orang, dia rasa tak selesa orang ajar dia la ilaha illallah sebab dia tak rasa dia nak mati. Kita yang belajar ni, kita kena duk rasa selalu mati boleh datang bila-bila je. Kalau ada orang mari talqinkan kita la ilaha illallah, cuba untuk terima bahawa itulah apa yang orang cuba nak sumbangkan dan bagi manfaat kepada kita sebelum kita meninggal. Kena tengok keadaan. Tapi macam dia kata tadi, kalau orang tu dia mula cakap benda lain, kita talqinkan balik la ilaha illallah. Kan saya kata tadi ada orang nak meninggal ni macam cara, ada orang diam senyap. Kita ajarkan la ilaha illallah sekali, dia pun ulang la ilaha illallah sekali, lepas tu dia diam. Tak apalah, sebab ulama kata semoga itulah kalam yang terakhir dia. Tapi ada orang jenis cakap banyak, suka nak bersembang, nak bercakap gitu kan, walaupun kita tak faham, kita faham. Jadi kalau orang macam ni, tengok dia dah berhenti cakap tu, kita talqinkan balik la ilaha illallah, supaya dia sebut balik la ilaha illallah, supaya dia menjadi akhir kalam dia sebelum dia meninggal.
Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Kepada huraian yang seterusnya, dia kata wa'lam anna jama'atan min ashabina qalu nulaqqin wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketahuilah bahawa satu kumpulan daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dekat sini macam saya katalah, dia terjemahan dia kata ulama-ulama daripada teman rapat kami, tapi konteks yang kita kena faham adalah dia nak sebut tu adalah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sebab Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i. Dia kata ketahuilah bahawa sebahagian sekumpulan ulama daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan nulaqqinu wa naqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengatakan kita mentalkinkan dan mengajarkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang kata boleh, ada yang berpendapat begitu. Wallahu a'lam daripada mana sumber dia, saya tak jumpa lagi. Wallahu a'lam, mungkin ada. Itu sebab sebahagian yang mereka mengatakan, cumanya nak tengok baliklah klasifikasi hadis tu. Tetapi Imam Nawawi kata apa? Wa qattasaral jumhur. Tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa cukup dengan la ilaha illallah. Cukup dengan la ilaha illallah. Pertamanya, dia memudahkan jenazah. Pertamanya sekali adalah sebab datang daripada hadis, itu yang utama sekali lah, sebab dia datang dalam hadis yang sahih. Yang keduanya, dia memudahkan orang yang nak meninggal itulah. Tidak panjang sangat, dia nak ulang pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kalam la ilaha illallah ini mencakupi apa? Mencakupi keseluruhan syahadatain itu kalau ikut setengah-tengah huraian. Tapi kalau kita kata Muhammadur Rasulullah sama sahaja, dia tidak termasuk la ilaha illallah. Tapi kalau kata la ilaha illallah, dia termasuk dah sebenarnya Muhammadur Rasulullah. Dan bila kita ikut je apa yang Nabi sebut, la ilaha illallah saja sebenarnya dah cukup dah untuk kita. Dia kata waqtasara al-jumhur ala qawli la ilaha illallah. Jumhur majoriti ulama mengatakan bahawa cukup dengan la ilaha illallah. Waqad basattu dhalika, okey, aku telah sebut benda ni banyak dengan dalil-dalil dia, dengan bukti-bukti dan justifikasi orang yang mengatakan tentang perkara ini di dalam perbincangan fiqh di dalam kitab Janaiz. Dalam kitab Janaiz min syarhil muhadzab, dalam kitab Janaiz dalam bab jenazah, dalam kitab Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab ni majmu'. Dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu adalah satu kitab besar, kitab fiqh besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i, di antara rujukan yang autentik di dalam mazhab Syafi'i selain daripada Al-Iqna', Syarah Matan Abi Syuja'. Okey, itu di antara perkara yang disebut tentang apa yang kita kena buat terhadap orang-orang yang nak meninggal. Tentang orang-orang yang nak meninggal. Bab ma yaqulu. Okey, kita masuk lepas ni kepada bab apa yang kita nak sebut, nak baca selepas kita menutup mata si mati. Okey. Ada soalan lagi ke? Boleh tanya, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. You, Assalamualaikum. Dalam kitab inti ni dia cakap para ulama yang seangkatan dengan kami mengatakan dianjurkan agar orang yang menalkin bukan termasuk ahli keluarga waris yang diragukan. Agar tidak sampai merisaukan orang yang akan mati dan membuatnya ragu. Ragu yang macam mana tu? Ragu ni kadang-kadang kita sebenarnya benda ni, itu sebab saya kata benda ni bukan hadis. Pertama, ia bukan hadis, ia adalah kata ulama. Dia pindahkan saja sebagai nasihat. Jadi kalau kita tak ikut pun dia tak jadi berdosa. Yang tu satu kena faham. Tetapi kalau kita tengok, dia adalah pengalaman para ulama. Jadi pengalaman para ulama ni juga bergantung juga dengan pengalaman kita. Tengok macam mana jenazah itu, orang yang sakit itu hubungan dia dengan orang lain dalam keluarga dia. Kadang-kadang macam saya kata tadi, dia gaduh, dia tak percaya ke orang tu, dia tak percaya ke orang ni. Kadang-kadang terjadi kan dalam keluarga, adik-beradik pun na'udzubillah dia jadi juga kadang, aku tak percaya dah dia ni. Cakap tak pernah betul. Ada. Ini saya cakap ni bukan cerita-cerita kosong, tetapi memang ada. Dia tak percaya ke adik-beradik dia. Kadang-kadang ayah dia tak percaya. Ayah tak percaya ke anak pun ada. Kalau ayah tak percaya ke anak, na'udzubillah lah. Kalaulah dia tak percaya, anak yang dia tak percaya ni mari nak talkinkan dia, takut dia sendiri tak, yang tu yang dimaksudkan dia ragu.
dia ragu. Yang saya pula cuba untuk memahamkan sebab konteks dia illah dia adalah supaya jenazah orang yang nak meninggal itu tidak terganggu, termasuklah orang-orang yang dia tak suka. Orang-orang yang dia tak suka sangat ke apa ke, wallahu alam itu mungkin juga dapat kita fahami supaya kehadiran itu tidak mengganggu orang yang nak meninggal. Tetapi kan saya kata tadi, bila saya kata tidak hadir tu bukan sebenarnya tak bagi hadir secara total. Saya kata boleh hadir, datang ziarah, tengok dia. Kalau nak datang minta maaf, tak ada masalah. Tapi bab talqin tu sebab dia khusus kat sini ulama sebut bab talqin, nak mengajarkan itu. Kalau datang nak minta maaf, nak minta ampun, nak bagi tahu kata kita baik-baiklah, kata semoga engkau, yang tu tak ada masalah. Tapi yang disebut oleh Imam Nawawi ni adalah tentang talqin, nak mengajarkan itu. Sebab bila kita nak mengajarkan kepada orang nak ambil pengajaran, dia perlu kepada orang yang dia percaya. Itu makna dia. Sebenarnya konteks tu banyak sebenarnya, tapi dia letak kat sini ghairu muttaham, tidak diragui. Jadi keadaan tu sebenarnya kita pun faham sebenarnya macam mana kita adik-beradik kan. Tapi kalau adik-beradik kita ni dengan adik-beradik memang TikTok je, mungkin kita susah nak faham lah. Ataupun kita mungkin kurang pengalaman dengan perkara-perkara lain, mungkinlah. Tapi hakikatnya memang wujud. Bahawa adik-adik-beradik pun ada yang tak selesa, bergaduh dan sebagainya. Ini tak percaya orang ni, yang ni tak percaya orang ni. Na'udzubillah, semoga kita mempunyai dianugerahkan oleh Allah SWT silaturahim yang baik-baik. Semoga ramai yang datang dekat kita, ajarkan kita la ilaha illallah, bagi perkara-perkara yang baik sebelum kita meninggal. Semoga kalam yang terakhir untuk kita juga adalah la ilaha illallah, dan akidah kita akidah yang bersih dan suci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak hadis fadilah baca surah Al-Ikhlas kepada jenazah yang sedang? Wallahu a'lam, saya tak jumpa lagi Puan Sabariah. Wallahu a'lam, saya tak jumpa lagi. Ada hadis yang nak mari nanti tentang Yasin. Tetapi Yasin itu juga saya pernah sebut dah sebelum ni rasanya. Baca Yasin ni bukan untuk orang yang dah meninggal. Yang dalam hadis itu datang pun untuk orang yang belum meninggal, bukan untuk orang yang dah meninggal. Sebut Allah ni, kalau kita ajarkan dia Allah, kita tak ikut sunnah Nabi. Memang kita kata itu kod dia boleh sebut. Tak apalah, yang dia boleh sebut Allah itu dia yang boleh sebut. Tapi bab tak nak talqinkan dia mengikut sunnah, kena ajarkan la ilaha illallah. Okey, pasang surah-surah Al-Quran pada orang sakit atau kita meninggal boleh tak? Bila pasangkan, kalau macam orang yang sakit nak meninggal tu, dia kita tak ada buat apa-apa dekat dia, kita ada kerja lain dan dia tinggal terus, tak ada masalah, nak buka untuk dia dengarkan, tidak ada masalah, dengar ayat Quran. Kalau pasang ayat Quran dalam keadaan orang mari ziarah bertanyakan itu dan ini, itu yang tak boleh, sebab ayat Quran itu jadi sesuatu yang tidak dihormati. Sedangkan kita kena diam bila ayat Quran dibuka. Itu perkara basic yang kita kena faham. Tengah nazak tak payah bising-bising. Tapi ramai-ramai ni memang orang datang ziarah. Sebenarnya itu sebab adab ziarah orang sakit tak boleh lama-lama. Datang minta maaf, bagi kata-kata semangat, doakan dia. Okey, siapa yang nak talqinkan la ilaha illallah, mari duduk sorang-sorang. Jangan ramai-ramai mari duduk talqin kiri kanan, tunggu duduk talqin. Yang ni lain, yang memang la ilaha illallah juga, tapi yang ni suara lain, rhythm tak sama dan sebagainya. So, yang nak talqinkan jenazah, nak talqinkan orang nak meninggal seorang je, pelan-pelan dengan cara yang baik-baik. Okey. Ramai kehadiran ziarah orang sakit ramai ni kita tak boleh nak elakkan, tapi cuba jangan lama-lama dan jangan bagi kelang-kelibut dekat tempat orang yang nak meninggal. Okey, kalau tengok sini tak ada apa-apa dah. Okey, aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf kalau ada soalan yang saya terlepas sebab saya tarik tadi laju sangat, saya tak pasti ada ke tak yang saya tak sempat jawab, dan kalau ada yang sampai tak tanya saya tak sempat nak jawab, saya minta maaf sangat. InsyaAllah kita jumpa sesi yang akan datang. Maknanya sesi akan datang kita masuk bab baru ya Ustaz ya? Kita masuk bab baru dah, tapi Okay, kalau ada soalan yang nak tanya tentang yang terlepas hari tu, ni yang tak settle yang tak sempat boleh jawab. kita sikit,
Okay, maknanya kita masuk bab baru Ustaz ya. 276 insyaAllah akan datang. 276 insyaAllah. Dan terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas perusahaan ilmu ini. Dan semoga apa yang penting adalah zikir dan doa yang sahih saja. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajiblah kita jadikan amalan sehari-hari. Dan terima kasih kepada penaja juga para jemaah sekalian. Dan semoga kita semua dapat manfaat daripadanya. Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Maaf atas salah silap. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua dan mohon para jemaah sekalian tetap terus